masyarakat dan rakyat Malaysia yang berada di Malaysia. Pada petang ini, bertarikh 22 September 2021, kita berada di Kementerian berhadapan dengan bangunan kerajaan Blok D1, D2, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya untuk menghantar satu memorandum kepada Kementerian Dalam Negeri berhubung satu tuntutan untuk penyelesaian isu depoh tahanan imigresen di Sabah dan juga menuntut satu penyelesaian isu masyarakat stateless di negeri Sabah. Berhadapan kita ada 3 NGO dan ada lagi yang berada di luar. NGO yang membuat tuntutan ini adalah daripada Malaysia International Humanitarian Organisation, Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa, Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia dan juga Pertubuhan Ikatan Sahabat Perjuangan Nusantara Malaysia. Isu yang pertama yang kita nak bawa hari ini adalah berkaitan dengan isu depoh tahanan imigresen di negeri Sabah. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, ada 4 pusat tahanan sementara ataupun kita panggil depoh tahanan imigresen yang berada di Sabah. Daripada kajian lapangan kita hari ini, pada tahun ini saja telah berlaku 2 kali rusuhan. Telah berlaku 2 kali rusuhan di depoh tahanan. Rusuhan pertama, kita heran kenapa berlaku rusuhan. Dan baru-baru ini dalam minggu lepas berlaku 1 kali lagi rusuhan. MSO terpanggil untuk membuat kajian. Daripada kajian yang kita dapati bahawa rata-rata penghuni depoh tahanan ataupun individu yang berada dalam depoh tahanan telah berada dalam depoh tahanan dalam jangka masa yang begitu lama. Daripada kajian lapangan yang kita dapati, berlaku krisis kemanusiaan di dalam depoh tahanan, khususnya di negeri Sabah. Dan kita telah paparkan di dalam video-video di dalam Facebook kita bagaimana ada berlakunya krisis kesihatan dengan kesesakan, dengan krisis pemakanan yang sihat, menyebabkan individu-individu yang ditahan dalam tempoh yang begitu lama berada dalam tahap yang tidak tahan lagi berada di dalam depoh tahanan. Okey. Apa yang telah MSO lakukan pada minggu lepas, kita telah menghantar satu memorandum of protest, bantahan kepada kedutaan Filipina. Kerana kita dapati bahawa antara sebab kenapa mereka ditahan dalam jangka masa yang begitu lama, kerana kedutaan Filipina melengah-lengahkan pengeluaran travel dokumen ataupun dokumen untuk mengusir mereka keluar. Ini yang poin yang pertama. Berlaku kelewatan daripada kedutaan Filipina yang menyebabkan penghuni-penghuni individu yang ditahan yang terdiri daripada pendatang tanpa izin. Mereka gagal diusir kerana tiada dokumen ataupun travel dokumen yang dikeluarkan oleh kerajaan Filipina. Melalui kajian kami dapati kedutaan Filipina hanya turun untuk mengadakan interview ataupun temuduga kepada rakyat Filipina hanya 1 kali dalam tahun 2021, menyebabkan kepadatan yang melampau. Dan kita dapati bahawa mereka ditahan rata-ratanya telah lebih daripada tempoh 2 ke 3 tahun. Bayangkanlah tuan-tuan, hanya kerana masalah dokumen mereka terpaksa tinggal ataupun ditahan di dalam depoh tahanan yang tidak selesa melebihi 2 ke 3 tahun. Okey, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, terdapat sekumpulan daripada penghuni ataupun mereka yang ditahan di depoh tahanan
Jabatan Imigresen Malaysia Sabah terdiri daripada masyarakat stateless, bukan pendatang tanpa izin. Dalam istilah yang lebih tepat, pendatang dengan izin. Mereka ini adalah individu yang bukan warga negara, tetapi tidak boleh diisytiharkan sebagai warga negara asing kerana mereka bukan warga negara asing. Kumpulan ini dikategorikan kepada dipanggil sebagai kumpulan orang asal yang menjadi stateless kerana masalah dokumen yang tidak lengkap. Mereka lahir di Malaysia, lahir di bumi Sabah, penduduk asal, tetapi kerana dokumentasi yang tidak lengkap semasa permohonan daftar kelahiran dan status kewarganegaraan menyebabkan mereka menjadi stateless. Dan perkataan parti tidak tepat untuk mereka. Mereka perlu dikira sebagai individu yang bukan warga negara. Okay. Seringkali juga golongan ini menjadi mangsa pemerasan dan penipuan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Terdapat segelintir di kalangan anggota-anggota penguasaan, bukan semua, segelintir, yang mengambil kesempatan kepada mereka dengan melakukan peras ugut. Berlakunya eksploitasi tenaga kerja, tidak dibayar gaji, dan juga ada di kalangan mereka dinafikan hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk mendapat akses terhadap kesihatan. Kami memohon atas dasar kemanusiaan, dengan menolak kepentingan politik, hari ini kita perlu keluar daripada kepompong politik, keluar daripada kepompong landscape pengundian, keluar daripada kepompong berfikir soal bangsa untuk melihat tajuk yang dipanggil tajuk manusia, tajuk kemanusiaan. Kerana individu yang ditahan ini bukanlah binatang, mereka adalah manusia yang sama seperti kita, menghirup udara yang sama seperti kita, bernyawa dengan bersama-sama macam kita, tetapi mereka telah tinggal di depo tahanan dalam jangka masa yang begitu lama. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kalau di Semenanjung, apabila kita cakap tajuk tangkapan di depo tahanan ini adalah pusat transit, bukanlah tempat menjalani hukuman. Bayangkanlah sekiranya ada individu yang telah dituduh di mahkamah atas apa-apa kesalahan, selepas dituduh mereka menjalani hukuman di penjara. Mungkin tempoh 2 bulan, mungkin tempoh 6 bulan, dan ada yang tak kena hukum pun, dibayar kompaunnya. Tetapi mereka ditahan di depo tahanan melebihi 2 ke 3 tahun. Ini sangat tidak masuk akal dan sangat zalim. Dan mana-mana manusia yang mempunyai akal yang waras tidak boleh menerima kezaliman begini. Jadi kita menolak kezaliman kerana kita percaya bahawa manusia tidak boleh dizalimi. Apatah lagi penghuni yang berada di situ, menurut daripada kajian kita, 80% daripada mereka yang berada di depo tahanan Jabatan Imigresen Sabah bukanlah parti. Mereka dipanggil pendatang dengan izin kerana mereka, sebahagian daripada mereka merupakan keturunan daripada masyarakat asal di negeri Sabah. Jadi kita perlu melihat sudut itu. Yang kedua, kategori kedua, tadi kategori yang pertama, masyarakat asal. Sebahagian daripada mereka adalah masyarakat stateless yang merupakan pelarian daripada Filipina yang telah diberikan pas-pas pelarian pada tahun 1970-an. Untuk pengetahuan tuan-tuan yang berada di luar yang tidak memahami isu di Sabah ini, pada tahun lebih kurang 1970-an berlakunya migrasi daripada negara selatan Filipina yang telah masuk ke bumi Sabah. Mereka lari kerana berlakunya peperangan. Kerajaan negeri telah mengiktiraf mereka. Sebahagian daripada mereka telah diberikan dokumen yang dipanggil IM-13 yang mengiktiraf mereka sebagai pelarian yang diiktiraf
untuk tinggal di bumi Sabah. Golongan ini malangnya daripada IM13 yang ada, hanya 50,000 orang yang diberikan IM13. Selepas daripada itu, telah Jabatan Kerajaan Negeri telah mengeluarkan dokumen-dokumen ataupun pas-pas kas yang dipanggil seperti kad burung-burung, seperti dipanggil sijil banci, seperti dipanggil kad JKM, untuk individu-individu ini tinggal di negeri Sabah. Mereka merupakan anak-anak daripada pelarian perang yang pertama, dan hingga ke hari ini sudah menjadi generasi yang keempat dan generasi yang kelima. Walaupun mereka tidak dianugerahkan sebagai warga negara Malaysia, mereka juga tidak boleh dipanggil warga asing, kerana mereka merupakan anak-anak generasi keempat dan generasi yang kelima yang telah diberikan pas pelarian IM13 oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Okey. Jadi, mana mungkin generasi ini ataupun anak-anak mereka ini diusir? Kedutaan Filipina pun tidak akan mengeluarkan travel dokumen kepada golongan ini. Negara Filipina ataupun kedutaan Filipina tidak mengiktiraf golongan ini sebagai rakyat Filipina. Golongan ini dipanggil golongan stateless, golongan yang tidak berwarga negara, tidak mendapat kewarganegaraan Malaysia, bukan warga negara Malaysia, tetapi tidak boleh dipanggil rakyat asing ataupun warga asing, kerana mereka bukan lahir di Filipina, mereka lahir di bumi Sabah. Okey, itu isu dia. Daripada kajian yang kita dapati, berlaku krisis kemanusiaan. Kita mempunyai rekod-rekod dan video bagaimana penghuni-penghuni ataupun individu yang ditahan menghadapi krisis kesihatan yang begitu teruk. Ada di kalangan mereka berkudis-kudis, berkurap-kurap kerana tidak mendapat akses kesihatan yang baik, kerana berlakunya kesesakan, krisis makanan, yang mana makanan yang tidak sihat. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita sedang bercakap soal penjara di Gaza, di Israel, kita bercakap bagaimana kem rehabilitasi pelarian di Uighur, di Xinjiang, kita bercakap mengenai tangkapan ataupun orang dipenjarakan di Guantanamo Bay. Hari ini wujud penjara neraka di bumi Malaysia. Penjara neraka di bumi Malaysia yang sangat teruk. Individu yang hanya mungkin dikira melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen, ataupun kita tak boleh kata kesalahan imigresen kerana mereka di stateless, tidak berwarga negara. Mereka ditahan dan dipenjarakan dalam tempoh jangka masa yang tak ada siapa boleh jawab. Ada tak mana-mana agensi penguasaan hari ini boleh menjawab kepada kita, berapa lama lagikah individu stateless ini akan berada dalam depo tahanan? Adakah 1 tahun? Adakah 2 tahun? Adakah 3 tahun? Ataupun adakah 10 tahun? Ataupun selama-lama? Sedangkan mereka dipanggil pusat tahanan sementara. Oleh yang demikian, NGO, MSO, Semboyan dan Pejuang Nusantara akan membuat beberapa tuntutan. Tuntutan yang pertama, memohon satu tempoh yang pasti bagi masalah ini diatasi secara tuntas. Kita maklum bahawa Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Menteri Dalam Negeri, melalui handshake di Parlimen telah menyatakan bahawa akan mencari satu penyelesaian yang tuntas atas nama kemanusiaan, humanity. Kita menyokong. Okey, penerima dah ada. Habiskan. Penerima tu mana?
ada tu. Tunggu siap, kita habiskan dulu. Tak tepuk usuk pergi bagi. Dia cakap usuk pergi. Tak apa, kita sini. Apa? Ada, jalan sampai habis. Okey. Penting. Mesej ni penting. Okey. Okey, tadi saya kata Datuk Seri Hamzah Zainuddin telah mengumumkan, telah bercakap di dalam parlimen mengatakan bahawa kerajaan melalui Kementerian Dalam Negeri akan mencari jalan penyelesaian bagi masalah kemanusiaan untuk mengeluarkan satu identiti yang sesuai kepada masyarakat ini. Kita bukan minta IC. Kena jelas Kita di sini bukan minta individu ni diberikan kad pengenalan yang sama macam warga negara Malaysia. Kita hanya minta mereka diberikan satu dokumen yang sesuai sebagai seorang manusia, supaya mereka tidak dilayan seperti binatang, supaya mereka hak-hak kemanusiaan mereka terbela. Itu yang pertama. Kita memohon deadline. Ni penting, ni highlight, tolong minta highlight. Sebab kenyataan yang ada di dalam parlimen tidak memberikan tempoh masa, hanya menyatakan akan menyelesai. Soalan kita, bilakah akan selesai? 6 bulan? 1 tahun? 2 tahun? 10 tahun? Tak ada siapa yang tahu. Penderitaan tu. Individu ini tak boleh pergi sekolah, tak boleh belajar, tak ada akses terhadap kesihatan, diganggu, ditangkap. Sedangkan pihak yang nak bermesyuarat untuk menyelesaikan ni tak tahu bila. Kalaulah contoh dihentikan tangkapan buat sementara waktu, ambillah masa, tak apa. Dalam keadaan tengah nak menyelesaikan masalah tu, tangkap lagi. Tangkapan masih berlaku dan mereka ditahan dan diletakkan dalam depo tahanan. Bukti yang jelas, ini tak boleh dinafikan. Depo tahanan telah penuh dan sebahagian daripada mereka adalah golongan stateless, golongan yang memiliki dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri Sabah, seperti kad burung-burung, banci, task force dan lain-lain. Jadi kita minta supaya ni, tolong minta highlight, diberikan satu deadline. Bilakah penyelesaian ini akan dapat? Ini poin nombor 1. Poin nombor 1, we ask for the deadline when they want to solve this problem. Not only say that we want to solve without any deadline. Whatever you want to do, you need to come up with a deadline. At least people know, because this is about human right. Human life. Okay. Number 2, memohon menggantung operasi tangkapan pihak penguasa terhadap golongan stateless. Kita meminta kepada semua agensi penguasaan, terutamanya Jabatan Imigresen Malaysia dan PDRM, kita merayu supaya operasi tangkapan terhadap golongan stateless ni dihentikan sementara. Dah tahu tangkap, tak boleh pergi mana, tak boleh hantar mana-mana, kena simpan dalam depo tahanan. Zalim. Kenapa tangkap? Zalim. Dah tahu kau tak boleh usir, Tak tahu mana nak pergi, tangkap lagi. simpan dalam tu sampai kurus kering. Tak zalim ke nama tu? Kita difahamkan peruntukan pun tak ada untuk di dalam depo tu, untuk bagi makan. Siap ada bayi lagi. Ada bayi yang meninggal. Ini bukan Ada main-main individu yang meninggal. Berapa ramai yang perlu meninggal dikala penyelesaian ini nak dapat? Adakah kita boleh terima hakikat bahawa hanya kerana masalah politik, masalah pola pengundian, masalah sesuatu kaum, maka kita mengabaikan isu kemanusiaan? Isu kemanusiaan kita kat sini, tuan-tuan, bukan minta permit kuari, bukan minta permit balap. Kita minta satu dokumen sebagai manusia. Susah sangat ke? Susah sangat ke? Bukan minta kuota nak jadi kaya raya. Minta satu hak untuk menjadi seorang manusia di dalam bumi Malaysia. Adakah itu satu permintaan yang sangat susah? Tolong pertimbangkan. Kita bercakap tajuk manusia hari ini, dikala kita semua, anak-anak kita boleh pergi sekolah, dikala anak-anak kita hidup boleh tengok Astro. Ada anak lain, ada bayi lain mereput di dalam depo tahanan.
ada kadang-kadang hari ini yang berada di dalam sana tak cukup makan. Dan kita gembira di sini. Kita tidur lena. Saya sekarang, saya tak mampu nak tidur. I'm very sorry. Saya tak mampu nak bertolerasi. Kerana ini melibatkan manusia. Adakah terlalu berat permintaan ini? Bukan minta tanah. Ini bukan satu. Bukan minta hak untuk mengundi di pilihan raya. Tak minta IC, faham tak? We don't ask for the identity card. We don't ask them to be citizen of Malaysia. We just ask them to give them a document to recognize them as a human being. Is it too difficult? Fikirkan tuan. This is not about political party. This is not about political issue. This is about humanity. Jangan berpolitik dalam tajuk kemanusiaan. Hari ini kita boleh berbeza pandangan tajuk politik. Kita boleh berbeza parti. Tetapi kita tidak boleh membezakan seseorang manusia. Kerana manusia tetap manusia. Seterusnya, kita meminta dan merayu dan menuntut, apalah perkataan yang sesuai lah, supaya golongan stateless yang tidak boleh diusir ini dibebaskan serta-merta. Takkan nak bebaskan mereka ketika mereka menjadi mayat. Ketika mereka hidup ni, bebaskan mereka. Kerana kita tak boleh usir. The embassy will not issue them travel document because they are not Filipino people. They are stateless. They are not born in Philippines. Their family have been issued a document which recognized by state government. So why you want to? Why is your interest? Release them, please, please. We beg you. Kita merayu pada kamu. Tolonglah bebaskan individu ini. Kerana kita sudah tak tahan lagi. Mereka di dalam tak tahan. Dia orang semua tak tahan. Kita kat luar kena melakukan sesuatu. Kita tidak minta untuk kita. Kita minta untuk seseorang lain. Kalau di Palestin kita boleh minta. Kalau di Uyghur kita boleh minta. Adakah terlalu besar permintaan kita? Kita hanya minta individu ini dibebaskan kerana mereka tidak boleh usir, kerana mereka adalah stateless. Lakulah kajian, buatlah saringan untuk membezakan di antara migran ataupun pendatang asing dengan stateless. Jangan ditahan stateless ni kerana mereka tidak boleh diusir. Seterusnya, kita menuntut supaya kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan supaya memberikan satu identiti yang khusus, a special identity to this group of stateless which you cannot deport them back to any other country. Berikan mereka satu dokumen. Nak bagi dokumen, whatever dokumen, it can be also IM13 which you have done before but you stop on 2013. Kita telah beri mereka dokumen IM13 sebelum ni. Dan kita telah hentikan pengeluaran dokumen IM13. Apa nak jadi dengan anak-anak dia orang? Mana anak dia orang nak pergi? Ada bapa, ada IC, isteri tak ada IC, macam-macam. Tolonglah. Kita tak minta. Kalau mereka layak mencukupi syarat-syarat kewarganegaraan dengan Jabatan Pendaftaran Negara, beri mereka IC. Kalau mereka tak layak kerana tak cukup syarat-syarat yang diperlukan oleh Jabatan Pendaftaran Negara, beri dia satu dokumen sebagai manusia supaya mereka tidak menjadi binatang di negara ini. Seterusnya, yang terakhir, kita meminta kepada kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan mencadangkan satu pas tunggal, satu pas khas kepada golongan ini, golongan pelarian dan golongan-golongan yang keturunan generasi ketiga, keempat, kelima yang tidak boleh diusir kerana tidak diiktiraf sebagai negara luar. Berikan satu identiti, dan identiti itu diterima oleh semua agensi penguasaan. Ini masalahnya,
Bagi dokumen daripada kerajaan negeri, immigration tangkap. Bagi dokumen burung-burung banci, polis tangkap. Jadi apa benda ni? Buat apa ada dokumen tu? Beri satu dokumen tunggal yang diiktiraf oleh semua agensi penguasaan, supaya mereka boleh hidup sebagai manusia. Saya bukan minta dia mengundi. Saya tak bercakap tajuk politik. Saya bukan minta dia ni diberikan tanah, diberikan permit kuari, permit balak, bukan. Supaya mereka boleh hidup, supaya mereka boleh membesarkan anak mereka, supaya anak mereka boleh belajar, supaya sekurang-kurangnya mereka dapat akses terhadap hospital. Itu memadai sebagai seorang manusia. Permintaan ini pada saya tidak begitu besar. Kerana kalau kita tengok Jerman, bagaimana pelarian Syria boleh pergi ke Jerman dan mereka mendapat kewarganegaraan di Jerman. Kita tidak minta kewarganegaraan, tuan-tuan. Kita hanya minta mereka satu identiti yang mengiktiraf mereka sebagai manusia di bumi Malaysia yang terkenal dengan kemanusiaan, terkenal dengan masyarakat yang mempunyai nilai timur Islam. Tetapi sejauh mana Islam kalau orang individu ini kita pinggirkan? Jadi itu sebab sikit tuntutan daripada pihak kita MSO, Semboyan dan juga Pejuang Nusantara. Kita tidak minta satu benda yang besar. Kita hari ini ketepikan tajuk politik, ketepikan tajuk agama, ketepikan tajuk manusia. Kita perlu bersatu bersama-sama atas nama kemanusiaan. Hormat manusia kerana mereka juga manusia. Ini hari kita. Belum tentu hari nanti roda akan berputar. Mungkin kita juga akan berada di tempat mereka satu hari nanti. Ketika kita berada di tempat yang lebih mudah, kita senangkan orang yang susah. Jangan kita ni kalau hidup tak boleh menyenangkan orang, menyusahkan orang lagi. Senangkanlah orang yang lain. InsyaAllah Allah akan bantu kita dalam tempat-tempat yang lain. Jadi itulah sebab sikit tuntutan yang kita kemukakan hari ini. Rayuan, tuntutan, kita tidak mahu menyalah mana-mana pihak. Hari ini bukan topik nak condemn, nak kritik, tak ada. Hari ini adalah tajuk rayuan kemanusiaan. Memohon semua orang untuk bersatu untuk selesaikan masalah orang yang terpinggir ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita dengar sikit daripada Dr. Nur Azman.